Assalamualaikum, saya Zul daripada Aquaponic dan DIY Malaysia. Dalam video ni, saya nak share tentang cara untuk pasang solar power system yang kecil dan sesuai untuk yang baru nak cuba untuk DIY solar power system. Sistem yang saya nak tunjukkan pada hari ini adalah jenis off the grid 12 volt DC dan tak ada sambungan kepada inverter atau supply TNB. Jadi, sistem ni selamat dan sesuai bagi yang baru nak mencuba sebab voltage adalah rendah dan aspek keselamatan juga saya akan share dalam video ni. Selain tu, kita juga ada aksesori-aksesori lain yang kita akan guna dan sistem ni sesuai untuk small application untuk camping, RV, camper van ataupun untuk pondok di kebun yang tak ada langsung bekalan elektrik. Dan sistem yang kecil ni juga kita boleh gunakan sebagai supply untuk sistem pagar elektrik di kebun. Selain tu, boleh juga kita buat untuk cas handphone ataupun untuk peralatan-peralatan yang kecil seperti lampu, kipas dan sebagainya. Dan yang paling penting, ada dua jenis sambungan yang saya akan share hari ini. Pertama adalah sambungan secara simple dan direct connection tanpa sebarang protection ataupun peralatan keselamatan. Sambungan yang pertama ni hanya sekadar untuk memudahkan pemahaman tentang sambungan peralatan dalam sistem kuasa solar. Cara sambungan yang pertama ni adalah lebih mudah difahami sebab simple dan ini juga sebagai gambaran asas tentang sambungan solar. Tapi jangan gunakan sambungan yang pertama ni untuk permanent installation. Ini hanya sebagai gambaran asas untuk memudahkan pemahaman sebab tujuan video ni adalah untuk yang baru nak mencuba solar power system secara DIY. Manakala untuk cara sambungan yang kedua, saya akan tunjukkan sambungan yang lebih selamat dengan ciri-ciri keselamatan. Kita akan gunakan Bolton fuse, fuse block, DC breaker dan sebagainya. Terutama bagi yang nak pasang solar dalam RV, dalam camper van ataupun yang nak buat portable solar power bank. Tanpa buang masa lagi, jom kita mula. Okey, sekarang saya akan tunjukkan jenis sambungan yang pertama. Jadi sebelum itu saya akan lekatkan dulu kita punya solar charge controller ni pada board ni. Solar charge controller yang kita akan gunakan ini adalah jenis PWM dan maksimum current yang boleh handle adalah cuma 10 A. Tapi solar charge controller ni boleh kita operate dalam 12 ataupun 24 volt. Dan maksimum solar panel untuk sistem 12 volt adalah 120 watt. Dan untuk sistem 24 volt kita boleh sambungkan sehingga 240 watt solar panel. Dan untuk hari ni kita akan set up sistem 12 volt. Jadi saya akan gunakan satu saja solar panel 100 watt ni. Ni satu panel 100 watt. Okey, fungsi utama solar charge controller ni adalah untuk mengawal charging dan discharging dalam sistem solar. Okey. Dalam bahasa yang lebih mudah, output daripada kita punya solar panel ni adalah di antara 18 hingga 20 volt. Tapi voltage yang kita perlukan untuk kita charge bateri hanya 14.4. Jadi, solar charge controller ni akan turunkan voltage daripada 18 volt tadi kepada 14.4. Pada solar charge controller ni kita ada 3 terminal yang utama. Yang pertama adalah terminal untuk sambungan kepada solar panel. Kita ada terminal positif dan juga negatif. Yang kedua adalah terminal untuk sambungan kepada bateri. Kita ada positif dan negatif bateri. Yang ketiga kita ada terminal untuk load. Kat sini kita akan sambungkan peralatan-peralatan yang kita akan gunakan dengan sistem solar. Sebagai contoh, lampu ataupun kipas. Pada bahagian atas ni kita ada 2 USB port. Maksimum 2.4 A. Dan yang ni kita boleh gunakan untuk cas handphone ataupun peralatan-peralatan yang menggunakan power USB. Seperti power bank dan sebagainya. Dan semua peralatan yang kita akan sambungkan pada solar charge controller ni adalah peralatan DC ataupun direct current sahaja. Dan untuk hari ini kita akan gunakan 12 volt DC. Kemudian untuk sambungan, sambungan yang pertama yang kita kena buat adalah sambungan di antara bateri dan juga solar charge controller. Yang ni tak boleh salah, tak boleh terbalik. Jangan sesekali kita sambungkan solar panel dulu. Kita wajib kena sambungkan dulu bateri. Ini bateri yang kita akan gunakan hari ini. Dan ini bateri 12 volt jenis AGM. Tapi dalam video hari ni saya tak nak cerita detail pasal bateri, saya tak nak buat pengiraan apa semua. Dan untuk detail pasal bateri, jenis-jenis bateri dan berapa lama bateri ni bertahan, saya akan cover dalam video yang lain. So hari ni kita akan fokuskan kepada penyambungan saja. Jadi untuk sambungkan bateri kepada solar charge controller, kita perlukan DC cable. Kabel yang saya gunakan ni kabel 10 gauge ataupun 10 AWG, American Wire Gauge. Bersamaan dengan 6mm. 6mm tu adalah 6mm persegi. Ada 2 dekat M yang last kali tu, kat atas. Dan untuk sambungan pada terminal ni,
Ini adalah jenis FT, front terminal. Kita perlukan kabel lug. Kabel lug yang saya gunakan adalah jenis SC6-6, bermaksud lubang ni adalah 6mm dan kabel yang boleh masuk dalam lug ni adalah 6mm persegi, 6mm persegi. So kita akan buat dulu sambungan kabel lug ni pada kabel ni. First kita akan potong sikit kabel ni supaya dia rata. Dan untuk potong kabel ni saya gunakan kabel cutter. Ini ada orang panggil cutter shell. Sebenarnya shell tu adalah dia punya brand. Nama yang betul adalah kabel cutter. Jadi kita akan potong sikit bahagian ni. Kita akan strip sikit. Gunakan kabel cutter ni. Okey, kalau tengok betul-betul pada kabel ni. Kabel ni adalah DC kabel jenis tin copper, bukan pure copper. Biasanya untuk solar ni, untuk kabel DC ni ada 3 jenis. Yang pertama adalah pure copper. Kita akan nampak warna tembaga. Tin copper dan juga lagi satu adalah aluminium clad copper. Yang tu kena elakkan, jangan sesekali gunakan aluminium clad sebab dia tak boleh bertahan current yang tinggi. Beza pure copper dengan tin copper ni, yang ni adalah high quality untuk marine grade. Biasanya kalau untuk wiring boat memang kita akan gunakan kabel ni. Tapi satu je masalahnya, harga dia memang mahal. Tapi memang tahan rasak. Kalau vibration pun tak ada masalah. Sebab itulah kalau dalam wiring dalam boat ataupun dalam kenderaan, kita akan gunakan tin copper ni. Dan dia juga anti corrosion, dia tak akan berkarat. Cuma masalahnya harga dia memang mahal. Saya pun kalau setakat 10 gauge saya akan gunakan tin copper. Tapi kalau yang lebih besar saya akan gunakan pure copper sebab harganya lebih murah. Sebagai contoh, untuk sambungan bateri yang besar kita gunakan kabel pure copper 16mm ke atas. Dan kalau berminat nak beli kabel ni, boleh tengok link dekat video description di bawah. Okey, masukkan dulu kita punya shrinking tube. Kemudian kita punya kabel lug tadi. Dan untuk crimping ni ada dua pilihan. Satu, sama ada boleh gunakan crimping tool yang murah macam ni. Ini daripada Stanley. Saya beli tu tak silap harga dia dalam RM20 lebih lah. Nanti saya akan letakkan link dekat video description. Dan lagi satu, boleh gunakan line cement plier macam ni. Yang ni daripada Milwaukee. Jadi ni memang ada sekali function untuk kita crimping. Yang ni boleh sampai maksimum. Kalau kabel lug untuk kabel 16mm pun masih boleh gunakan yang ni. Tapi untuk video ni saya akan gunakan yang ni je, Stanley ni yang murah je. Terus kita akan gunakan bahagian ni sebab bahagian ni adalah untuk 12 hingga 10 gauge. Okey, dah siap. Kita letakkan kita punya shrinking tube tadi. Okey, dah siap. Untuk sambungan, kita akan sambungkan pada bahagian positif dulu. Bahagian positif bateri. Okey, untuk kabel ni kabel 10 gauge dan maksimum current yang dia boleh cater, dia boleh bawa adalah maksimum 30A. Tapi kita kena ingat, panjang kabel juga mainkan peranan. Sebagai contoh untuk application ni, sebab kita punya solar charge controller cuma 10A dan kabel ni mampu menampung sehingga 30A. Tapi tak boleh terlampau panjang. Okay. Kalau untuk 4 kaki ataupun 1 meter lebih tak ada masalah. Dia masih boleh carry 30A. Okay, kabel positif tadi terus kita sambungkan pada solar charge controller. Tapi saya akan lalui ke belakang, nampak kemas sikit. Okay, positif pada bateri kita sambungkan pada terminal positif pada solar charge controller. Terminal negatif. Okey, dan yang paling penting, jangan sesekali kabel negatif ni bersentuh dengan terminal positif. Kalau bersentuh, dia akan terbakar. Bila kita sambungkan terminal negatif ni, solar charge controller ni akan hidup. Sebab solar charge controller ni dia perlukan supply untuk beroperasi. Sebab itulah penting untuk kita sambungkan dulu kepada bateri. Berdasarkan spec sheet ataupun technical specification untuk solar charge controller ni, saiz untuk terminal ni adalah 4mm ataupun 12 gauge. Tapi kabel yang kita guna ni adalah 10 gauge ataupun 6mm. Jadi kita punya sambungan ni, saiz kabel ni memang dah lebih daripada cukup. Okay? So tak ada masalah, tak ada isu dengan saiz kabel. Kalau tengok sekarang ni, voltage bateri 11.7. Okay, untuk solar charge controller ni, voltage yang diperlukan untuk kita hidupkan solar charge controller ni adalah antara 9 hingga 32 volt. Jadi kalau bateri kita baru beli low voltage pun tak ada masalah. Yang penting mesti lebih pada 9 volt. Pada bahagian atas ni kita akan nampak simbol bulan.
Ni sebab kita belum sambungkan lagi dengan solar panel. Jadi solar charge controller ni beranggapan sekarang ni adalah pada waktu malam. Jadi sekarang ni kita akan buat sambungan untuk solar panel. Pada solar panel ada dua kabel, positif dan juga negatif. Konektor yang ada pada solar panel ni kita panggil sebagai MC4 connector. Yang ni positif, dia punya konektor adalah male dan yang negatif adalah female. Jadi untuk kita sambungkan solar panel kepada solar charge controller, kita perlukan jumper kabel. Ini jumper kabel yang kita gunakan. Ada satu female, ada satu male. Untuk jumper kabel ni, pada bahagian positif dipasangkan dengan konektor female dan pada negatif pula disambungkan dengan konektor male untuk matchkan dengan connection pada kita punya solar panel. First untuk sambungan pada positif. Kemudian sambungan untuk negatif. Yang positif tadi, kita akan sambungkan pada bahagian positif pada kita punya solar charge controller. Kabel negatif daripada solar panel kita sambungkan pada bahagian negatif solar panel. Bila kita dah sambungkan solar panel, kita akan nampak tadi simbol bulan tadi dah hilang. Kemudian kita akan nampak simbol solar panel dan juga simbol matahari. Bermaksud kita dah ada input daripada solar panel. Tapi cuaca hari ni agak mendung, jadi output daripada solar panel mungkin rendah sedikit. Kita tengok berapa M yang kita dapat. Walaupun cuaca mendung, gelap, tapi kita dapat 2.4 M. Dan sebenarnya saya memang agak terkejut dengan solar panel ni, sebab walaupun nak kata brand pun tak ada solar panel ni daripada China, tapi memang berkualiti. Sebab saya pernah dapat sampai 6 M lebih. Masa tu memang cuaca baik lah, memang cerah. 6 M lebih daripada apa yang ada pada spek solar panel tu sendiri. 4 M, wow. Ni cuaca mendung. Macam saya cakap tadi, kalau tengok solar panel ni, dia punya brand pun tak ada. Okay, solar panel ni memang daripada China. Memang dah ada seller bawa masuk, kemudian dia jual dekat Shopee. Dan local seller lah, daripada Pahang. Kalau tengok ni, dia punya peak power 100 watt. Tolerance plus minus 3%. Maximum power current 5.55. Voltage maksimum 18. Short circuit current 6.04. Open circuit voltage 22.6. Okay, kalau 18 ni kita darabkan dengan 5.55, kita akan dapat dalam 99.9 watt. Dan saya memang sangat recommend kalau nak cari solar panel, boleh beli solar panel ni sebab memang berkualiti grade A. Nanti saya akan letakkan link dekat video description untuk kalau tuan-tuan nak beli solar panel ni daripada Kuala Lipis. Dan terus terang saya cakap, ni memang kali pertama saya beli solar panel online dekat Shopee. Sebelum saya tak pernah beli online. Dan kalau untuk projek pun, kalau saya perlukan solar panel, biasa saya akan request quotation, saya buat payment, kemudian saya akan self collect. Tapi kali ni saya cuba untuk beli secara online. Tapi sebelum beli tu memang saya buat research, saya tengok komen-komen review pada orang-orang yang beli sebelum ni, dan boleh katakan hampir ke semua komen-komen ataupun review tu adalah positif. Dan tuan-tuan boleh tengok sini macam mana cara dia packaging. Ada stiker fragile, kemudian kat sini ada pula stiker note kepada kurier. Fragile produk, barang kaca jangan jatuh, jangan tindih, nanti pecah pasir dan hati saya. Walaupun benda ni nampak macam lawak, tapi benda ni mungkin boleh memberi kesan kepada kurier. Sebab sebenarnya saya beli 2 panel, tapi saya buat 2 shipment. Kali pertama saya beli, saya tengok dulu macam mana keadaan barang sampai, memang tak ada pecah. Kemudian baru saya order lagi 1. So total sekarang saya ada 2 lah panel yang saya beli secara online dekat Shopee. Dan harga pun agak murah. Untuk satu panel 100 watt ni harga dia dalam RM258. Shipping dalam RM9 lah sebab dia besar. Kalau berminat nak beli solar panel ni, boleh tengok link dekat video description dekat bawah. Okey, balik pada sambungan kita. Bateri kita dah sambung, solar panel kita dah sambung. Sekarang kita akan sambungkan load. Dan load untuk ni saya akan pasangkan dengan lampu LED. So kita akan pasangkan pada terminal load. Ni lampu LED 12 volt. Sebenarnya dia ada klip, tapi klip dah hilang, tak tahu mana saya letak. So saya akan gantung je kat sini. Kemudian kita akan sambung, kita tengok lampu ni akan menyala ataupun tak. Negatif pada terminal negatif dan positif pada terminal positif. Kabel kita dah sambung, tapi sekarang ni load kita belum on kan. Kita tengok sekarang ni, dekat sini tak ada anak panah untuk load. Jadi kita select, kita cari load. Okay, load, kemudian kita tekankan set, dia akan on. Dan untuk off kan pun sama juga, button yang sama. Load, kemudian kita tekan sini, dia akan matikan lampu, dia akan matikan load. Okey, untuk sambungan yang pertama ni dah selesai. Kita dah gunakan kabel size yang betul, dan kita dah ikut step pemasangan yang betul.
Cuma komplain saya pasal solar panel ni cuma satu je, sebab kabel yang digunakan ni bukan UV rated, ini soft silicon. Dan sepatutnya kalau untuk solar panel ni mesti gunakan kabel yang UV rated, maksudnya dia boleh bertahan panas, dia tak akan rosak disebabkan panas matahari. Tapi untuk kabel solar panel ni tak ada masalah sangatlah, sebab kita boleh gantikan dengan kabel yang lain, kabel yang UV rated yang boleh bertahan sinaran matahari. Dan tapi soft silicon pun bolehlah bertahan 4-5 tahun, tak ada masalah lah. So buat masa ni kita pakai dulu kabel ni. Dan kalau kita tengok pada penyambungan ni, nampak semua okey. Tapi kita tak ada protection, kita tak ada ciri-ciri keselamatan, sebab sambungan semuanya secara direct daripada bateri pergi ke solar charge controller. Tak ada fuse, tak ada breaker. Sama juga dengan solar panel, kita tak ada breaker. Load pun sama, tak ada fuse. So sekarang kita akan sambung pula dengan penyambungan yang kedua yang lebih selamat. Okey, sambungan pada bateri kita dah buka, kemudian pada kita punya solar charge controller pun kita dah buka. Untuk sambungan yang kedua ni saya akan gunakan DC breaker. Jadi saya dah pasangkan DIN rail untuk kita letakkan breaker. Breaker yang pertama untuk sambungan bateri, untuk sambungan solar panel, dan yang terakhir sekali adalah untuk sambungan load. Okey, kat sini breaker ni hanya berfungsi sebagai switch untuk kita matikan bekalan, input dan juga output. Breaker yang saya guna adalah 2 pole DC breaker, dia ada positif dan juga negatif. Untuk sambungan masih lagi kabel yang sama, 10 gauge DC kabel. So kita akan sambungkan daripada terminal positif bateri ke DC breaker bahagian positif, dan untuk negatif pada terminal bateri kita akan sambungkan pada negatif pada DC breaker. Pastikan breaker dalam keadaan off. Untuk off kita tekan ke bawah. Okey, kesemua terminal kita dah sambungkan kepada breaker, dan setiap terminal tadi, ketiga-tiga terminal utama tadi dah ada breaker masing-masing. Dan sekarang ni semua dalam keadaan off. Okey. Jadi sekarang ni apa yang saya akan buat, saya akan pasangkan stopper supaya breaker ni tak akan bergerak-gerak macam ni. Okey, stopper dah siap pasang, dah tak bergerak lagi dah. Sebenarnya stopper ni taklah wajib, tapi sebab saya memang saya tak suka kalau ada benda-benda ataupun komponen-komponen yang bergerak-gerak, terutama dalam DC electrical ni. Kemudian sama juga macam sambungan yang pertama tadi. Sambungan yang pertama kita mesti sambungkan adalah sambungan antara bateri ke solar charge controller melalui DC breaker tadi. Tapi kali ni pada kabel positif ni saya sambungkan dengan bolt-on fuse 30 ohm. Sebab saya pilih 30 ohm sebab kabel ni maksimum current yang saya nak dia carry adalah 30 ohm, dan saya tak nak dia carry lebih daripada 30 ohm. Jadi saya letakkan fuse 30 ohm pada kabel positif dan kita sambungkan pada terminal positif bateri. Okey, tujuan kita pasang fuse ni sebenarnya adalah untuk protect kabel ni, okey, bukan untuk protect equipment, sebab kita tak nak kabel ni carry current lebih daripada 30 ohm. So kalau current ni lebih, fuse ni akan putus. Dan kalau berlaku short circuit ataupun litar pintas, dan fuse ni pun akan putus juga. Jadi kita punya peralatan ni selamat. Kemudian kabel negatif daripada bateri kita sambungkan dekat breaker. Kemudian kita akan upkan breaker ni, kita akan cuba on. Kita tengok adakah kita punya solar charge controller ni akan hidup. Okey, solar charge controller dah hidup, bermaksud sambungan kita daripada bateri ke solar charge controller dalam keadaan baik. Tujuan saya gunakan breaker ni adalah sebagai switch untuk kita matikan supply ataupun sambungan ke bateri. Tapi pada masa yang sama, ini pun boleh jadi kita punya safety device. Dekat bawah, dekat bateri tadi kita pasang fuse 30 ohm dan breaker ni rated pada 40 ohm. Maksudnya kalau current yang lalu melalui breaker ni lebih pada 40 ohm, so breaker ni akan trip, dia akan jatuh secara automatik. Jadi kita ada dua protection, satu fuse dekat bateri dan lagi satu breaker dekat atas ni. In case kalau kita punya fuse tak blow bila overcurrent, breaker ni akan trip. Okey, cuaca dah semakin panas, so kita pasangkan kabel jumper untuk kita punya solar panel. Jadi sekarang saya akan upkan breaker untuk input solar panel. Dah keluar simbol solar panel dan juga matahari. Kita tengok berapa M. Wah, mendung pula. Tadi dah panas. 1.5, saya tunggu sekejap.
Pak matahari terlindung sekejap, dah mula keluar balik dan mungkin panas. Kita tengok berapa output yang kita dapat. Okey, 5.3 A. Okey, cuma dengan satu panel 100 watt kita dapat 5.3 A. Tapi sebab charge controller ni dia cuma maksimum input untuk solar panel cuma 120 watt. Jadi yang ni kita tak boleh tambah lagi, tak boleh nak parallel dengan lagi satu solar panel. Sebab kalau saya parallelkan lagi satu solar panel, mungkin dia punya output daripada solar panel mungkin akan lebih pada 10 watt lah. Sebab itu saya pernah test 6 A lebih. So kalau kita combine dua, kita parallelkan sambungan secara selari, kita akan dapatlah 12 A. Jadi solar charge controller ni memang tak mampu nak handle. Tapi walaupun kita gunakan solar charge controller yang kecil 10 A ni, ada caranya macam mana kita nak gunakan dua solar panel. Tapi yang tu dalam next video lah saya akan share, sebab saya tak nak share dalam satu video terlampau banyak. Dan next video kita akan fokuskan macam mana kita nak tambah lagi satu panel ni, sebab sekarang ni panel ni memang tak ada bersambung. Tak ada bersambung dengan kita punya sistem ni. Next video kita akan combine lagi satu solar panel dengan menggunakan solar charge controller yang sama. Jadi sekarang apa yang kita buat, kita akan buat sambungan untuk bahagian load. Kita akan gunakan fuse block dan kita akan buat sambungan pada lampu dan untuk USB charger. Okey, saya dah pasangkan DC fuse block. Ni fuse yang gunakan adalah blade fuse yang sama yang ada dalam kita punya kenderaan dan juga boat. So kalau kita gunakan DC fuse block ni, mudahlah untuk kita buat sambungan. Sini untuk positif, untuk negatif. Ini semua sambungan untuk negatif dan ni adalah positif mengikut setiap fuse ni. Yang ni saya ada fuse 10 A, 15, 15, 5, 5 dan 10 A. Yang ni kita panggil 6-way fuse block. So kita akan ada 6 connection. Tujuan saya gunakan fuse block ni supaya protect daripada kita punya peralatan dia draw current lebih daripada sepatutnya. Dan sebagai contoh, kalau load yang kita sambungkan pada fuse 10 A, kalau peralatan tu draw lebih daripada 10 A, fuse ni akan blow, dia akan terbakar. Dan saya memang suka gunakan blade fuse ni sebab blade fuse ni murah. Kita boleh beli kat kedai spare part kereta pun ada jual. So untuk fuse block ni nanti saya akan letakkan link untuk tuan-tuan dapatkan fuse block ni. Dan dia memang datang sekali dengan fuse ni. Memang dah ada sekali dah. Okey, connection okey. Voltage yang kita dapat ni sama dengan voltage pada bateri. Kemudian untuk kita on dan offkan lampu ni, kita dah tak boleh lagi gunakan switch pada breaker ataupun pada solar charge controller ni, sebab kalau kita matikan bahagian load ni, semua peralatan yang bersambung dekat fuse ni akan mati. Jadi saya akan gunakan wireless remote switch ni, kita akan sambungkan untuk on dan offkan lampu ni. Pada wireless remote switch ataupun controller ni ada bahagian input dan juga output. Output ni kita sambungkan kepada lampu. Dan untuk remote switch ni, dia boleh support sama ada 12 ataupun 24 volt pada current 8 A. Untuk bahagian input, untuk ni saya gunakan kabel 18 gauge, 18 AWG. Okay, kemudian hujung ni kita akan sambungkan kepada fuse block. First, sambungan pada terminal negatif. Untuk positif, saya akan sambungkan pada terminal yang ada fuse 5 A ni. Okay, lampu dah menyala dulu. Nanti kita akan matikan dengan menggunakan remote. Untuk kita on dan offkan lampu ni, kita boleh gunakan remote ni. Remote ni memang datang sekali dengan kita punya controller ni. Untuk dapatkan controller remote switch ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat video description nanti. Untuk remote ni saya pernah try paling jauh pada jarak 15 meter. Tak ada masalah, kita masih boleh untuk on dan offkan lampu ni. Dan dia sekali ada function untuk dimmer, untuk kita malapkan lampu. Untuk USB output, saya akan gunakan USB charger dan cigarette lighter jack ataupun cigarette lighter socket ni. So di sini kita ada
2 port USB Quick Charge 3.0, secret lighter port, dan juga switch untuk on dan off. Sebab kalau kita gunakan USB port yang ada pada solar charge controller tu, sebab dia punya maximum output adalah 2.4 untuk kedua-dua USB. So yang ni kita pakai USB 3.0 Quick Charge. Soket ni kita akan pasangkan pada electrical box ni. Kemudian ni electrical box kita akan mount pada kita punya board tu. Okay, dah siap tebuk. Tadi untuk lubang ni saya tebuk dengan menggunakan hole saw saiz 30mm. Yang ni untuk switch untuk kita on dan off kan. Untuk sambungan soket ni mudah sebab soket ni datang bersama sekali dengan kabel jumper ni. So dekat sini kita ada positif, negatif, positif, negatif. Yang ni switch tak ada polariti, tak ada positif, tak ada negatif. Okey. Jadi untuk sambungan ni kita sambungkan dulu bahagian positif menggunakan jumper yang disediakan ni. Ini positif. Positif dan kita sambungkan kepada switch. Dan sambungan kedua soket ni mesti melalui switch dulu. Jadi switch ni kita boleh kontrol untuk on dan off kan outlet ni. Kemudian lagi satu kabel yang panjang ni, ini ada inline fuse 10M juga. So yang ni kita sambungkan pada switch. Dan bahagian nanti kita akan sambungkan pada kita punya fuse block. Kabel negatif yang warna hitam kita sambungkan pada bahagian negatif. Lagi satu negatif. Dan yang ni kita tak guna, kita akan balut dengan tip hitam supaya tak bersentuh dengan kabel positif. Okey, itu saja untuk sambungan. Tapi lug yang datang bersama kabel ni terlalu besar, tak muat untuk kita pasang kepada fuse block. Jadi kita akan potong dan kita akan gantikan dengan lug yang baru. Kabel hitam yang negatif ni kita akan sambungkan pada terminal negatif pada fuse block, dan kabel positif warna merah kita akan sambungkan pada terminal positif yang ada fuse 10M ni. Untuk buat sambungan kita offkan dulu breaker. Kabel negatif kita sambungkan pada terminal negatif. Positif pada fuse 10M. So untuk ni kita ada dua fuse, satu inline fuse dekat dalam kotak ni, dan satu fuse block kat sini. Untuk kemaskan kita ikat dengan kabel tie. Upkan balik breaker untuk load. Saya dah upkan breaker tapi kat sini tak nak menyala. Dan saya test kat sini, kita dapat ada supply 12 volt tapi kat sini tak nak menyala. Tapi saya rasa sebab apa, saya dah tahu dah. Sebab dia sebenarnya dia cuma bagi fuse holder, tapi dekat dalam dia rasanya tak ada fuse ni. Dan sebab connection kita tadi dah betul, kita check ada tak fuse. Okey, kita tengok ada tak fuse kat dalam ni. Memang tak ada fuse, patutlah tak nak menyala, tak nak hidup. So sebab kita dah ada fuse dekat fuse block, jadi yang ni kita boleh potong dan kita sambung direct je. Pastikan breaker kita dah turunkan.
Okey. Okey, kita pasangkan balik. Sekarang kita test, kita cuba on kan. Okey, dah menyala. Voltage sekarang 11.9. Okay, sekarang saya nak test untuk cas handphone ni. Kita akan test USB port ni. Okey, boleh guna charging. Dan lagi satu untuk cigarette lighter jack ni, sepatutnya kita boleh sambungkan kepada kad inverter yang ada DC cigarette lighter jack ni. Tapi kalau tengok tadi, kabel ni terlalu kecil. Jadi kalau planning nak gunakan inverter ni untuk dapatkan AC 230 volt, kita kena tukar kabel ni, kena tukar kabel yang lebih besar, sama ada 10 gauge ataupun 12 gauge. Kalau kabel ni terlampau kecil lah, so saya tak galakkan lah kalau tuan sambung direct inverter pada cigarette lighter port ni. Dan soket pun datang sekali dengan extra connector, jadi kalau nak tukar kabel yang lain, tuan boleh gunakan connector ni. Okey, sambungan yang kedua pun dah siap. Sambungan yang pertama tadi agak simple. Kita tak ada breaker, tak ada fuse, tapi agak berbahaya sebab tak ada ciri-ciri keselamatan. Yang kedua ni lebih selamat tapi memerlukan lebih banyak peralatan lah. Kita perlukan breaker, kita perlukan fuse block, kita perlukan bolt-on fuse untuk bersambungan pada bateri. Tapi kalau tuan-tuan ada bajet lebih, gunalah kaedah yang kedua untuk buat sambungan, sebab kaedah yang pertama tu agak kurang selamat. Tapi walaupun dulu memang saya pun guna kaedah yang pertama juga, masa tu kita baru mula-mula nak belajar. Tapi lama kelamaan kita tahu kepentingan tentang keselamatan, kita kena ada breaker, kena ada fuse. Jadi kalau ada bajet lebih sikit, gunalah kaedah yang kedua, jangan guna kaedah yang pertama sebab agak berbahaya. Dan untuk solar power system ni nanti akan ada banyak lagi tutorial, banyak lagi eksperimen yang saya nak share dengan tuan-tuan semua. Dan sampai setakat ni saja. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Corporate Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.